Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya mau bercerita sedikit tentang apa yang sudah selalu dibincangkan dalam media massa, iaitu lapangan terbang antarabangsa yang baru untuk negeri Sabah. Kalau kita tanya orang, ramai yang mengatakan keperluan untuk wujudkan lapangan terbang yang baru ini adalah satu yang penting dan cepat, perlu dibuat cepat. Kerana saiz dan kapasiti KKIA itu sudah sampai tahap tepu ataupun tahap maksimum. Ya, apatah lagi dalam pembinaan lapangan terbang yang baru memakan masa mungkin beberapa tahun. Bila sampai saja lapangan terbang yang baru itu dibuat, rasanya KKIA itu sudah tidak boleh menampung kehadiran dan kunjungan pelancong-pelancong dan pengunjung ke negeri Sabah melalui KKIA. Ya. Pertamanya, soal tentang saiz dan kapasiti KKIA sekarang ini yang mungkin sudah ke tahap yang tepu. Itu nombor satu. Nombor dua, bila kita alihkan lapangan terbang Kota Kinabalu itu daripada Tanjung Aru ke tempat yang lain, kita dapati kita dapati bahawa syarat ketinggian bangunan di Kota Kinabalu itu dapat ditinggikan lagi. Kalau dulu dia tidak boleh melepasi ketinggian tertentu kerana Kota Kinabalu ini adalah laluan pendaratan dan juga pelepasan kapal terbang daripada KKIA. Jadi kalau Kota Kinabalu, KKIA ini dipindahkan tempat yang lain, maka bangunan di Kota Kinabalu, bandaraya Kota Kinabalu itu dapat dibangunkan dengan tinggi. Jadi dia adalah cost efektif begitu. Yang ketiganya, ini penting. Kalau kita tengok pusat bandar Kota Kinabalu, ianya sebuah satu kawasan yang agak sempit dan memanjang. Turun daripada SICC, turun sampai ke Magellan di sebelah selatan, dan kalau kita tengok sebelah kanan, boundary-nya sampai mungkin di Karamunsing Kompleks, ya. Kawasan itu adalah kawasan yang kecil, diapit dengan laut dan juga Signal Hill, terutamanya di Central Business District of Kota Kinabalu. Jadi ini menyebabkan kesesakan lalu lintas yang teruk dan juga usaha untuk mewujudkan LRT agak sukar kerana turning radius LRT itu agak sukar di kawasan bandar yang begitu sempit. Dulu kalau kita mau menambah keluasan pusat bandar Kota Kinabalu, apa yang kita buat ialah kita tambak laut. Kita tambak laut, tetapi sekarang ini kosnya terlalu tinggi dan impact kepada alam sekitar agak negatif. Jadi itu bukan satu option yang baik. Jadi pada saya, kalau kita tengok pusat bandar Kota Kinabalu dengan kita memindahkan lapangan terbang Kota Kinabalu ke tempat yang lain, maka dengan automatik kita ada satu kawasan yang seluas 900 ekar, iaitu keluasan KKIA sekarang ini, boleh ditukar menjadi pusat bandar Kota Kinabalu yang baru. Jadi kawasan Kota Kinabalu ini akan menjadi 2 kali lebih besar daripada apa yang ada sekarang ini. Sekarang ini kalau saya buat kiraan, mungkin kawasan pusat bandar Kota Kinabalu daripada SICC sampai ke Magellan dan sampai ke Karamunsing Kompleks itu lebih kurang roughly 1,200 ekar. KKIA yang ada sekarang ini lapangan terbang 900 ekar. Kita boleh double, hampir satu kali ganda, ya, keluasan Kota Kinabalu. Pusat bandar Kota Kinabalu. Bayangkan Kota Kinabalu akan menjadi sebuah bandaraya yang besar dan mempunyai kawasan yang cantik kerana berdekatan dengan laut. Jadi dengan memindah lapangan terbang ini, kita secara automatik dapat double the size of Kota Kinabalu, menggandakan sekali keluasan bandaraya Kota Kinabalu. Itu satu. Yang keempat, ya, yang keempat ialah bila kita memindahkan lapangan terbang ini ke tempat yang lain, lapangan terbang Kota Kinabalu yang sedia ada ini, kalau dijual oleh kerajaan, dia akan mendapat harga yang agak tinggi, agak lumayan. Saya kira 1 bilion lebih senang-senang untuk dijualkan ke mana-mana developer yang ingin membangunkan tanah KKIA ini sebagai kawasan pusat bandar Kota Kinabalu yang baru. Jadi dengan wujudnya, kalau kita jual tanah lapangan terbang KKIA yang baru ini, duit yang ada itu 1 billion, maybe roughly 1.5 billion maybe, kita boleh gunakan untuk membina lapangan terbang yang baru di tempat yang lain.
Jadi kerajaan tidak perlu mengeluarkan duit yang banyak untuk membina lapangan terbang Sabah yang baru. Ya, lapangan terbang Sabah yang baru. Kerana duit penjualan tanah KKIA yang sedia ada ini boleh mencecah lebih daripada 2 bilion. Jadi duit itu boleh digunakan untuk membina lapangan terbang yang baru. Jadi kerajaan menjimatkan banyak kos. Yang kelima, dengan perpindahan lapangan terbang ini, soalannya ialah ke mana mau lokasi ini, lokasi yang baru untuk Kota Kinabalu ataupun lapangan terbang antarabangsa negeri Sabah yang baru ini. Ramai yang menyatakan di sebelah selatan. Saya pula mempunyai pandangan sepatutnya lapangan terbang ini dibuat di utara Kota Kinabalu, ya. Sama ada di Tuaran, sempadan Tuaran, di Kota Belud, di Kota Marudu. Kerana apa? Sebabnya senang. Pada saya, kawasan yang paling miskin yang telah diumumkan oleh kerajaan, iaitu paling miskin di Malaysia, iaitu di kawasan pantai barat utara negeri Sabah. Ya, Bangi, Kudat, Pitas, Kota Marudu dan mungkin sebahagian daripada Kota Belud. Selain daripada Tongot dan sebagainya. Jadi kalau kita bawa lapangan terbang ini ke kawasan utara, maka apa yang akan berlaku ialah banyak kilang-kilang akan wujud di sekeliling lapangan terbang ini. Banyak industri baru yang akan wujud di sekeliling lapangan terbang ini, menyebabkan kawasan yang miskin tadi, ya, akan dapat limpahan peluang pekerjaan yang banyak. Jadi kita akan dapat lapangan terbang yang baru, tapi pada masa yang sama kita dapat menyelesaikan masalah kemiskinan yang teruk, kemiskinan tegar yang berlaku di kawasan ini. Jadi it's a win-win situation, ya. Jadi oleh kerana wujudnya nanti Pen Borneo yang melalui Kota Kinabalu sampai ke utara, sampai ke Kota Belud, untuk sampai ke lapangan terbang yang baru ini tidak akan menjadi satu masalah besar kerana highway yang cukup besar, iaitu Pen Borneo sedang dibuat sekarang ini. Jadi akses kepada airport yang baru ini tidaklah begitu jauh bagi mereka yang tinggal di Kota Kinabalu.